nak memperbaharui imanakum ini. Sebelum kita pi kepada tajuk yang lebih berat dan lebih besar, sebenarnya tajuk yang saya nak bawa malam ni bertajuk manipulate. Why did you manipulate by them? Mengapa sekarang kamu sedang dimanipulasi oleh mereka? Kita nak pi pada sasaran siapa yang sedang memanipulasi dan mengawal sistem kita sekarang. Baik, bila kita pergi kepada kalimah syahadah, dan kita tahu dia antara salah satu rukun Islam yang lima, dan dia adalah puncak, tonggak, base. Dia memayungi semua 4 rukun Islam yang lain. Dengan bahasa yang paling mudah, kalau di sini kita berjaya, insya-Allah mudah laluan kita untuk mengamalkan 4 rukun Islam di bawah payung dia. Tetapi kalau di sini pun kita sudah gagal, kita sudah fail, amat sukarlah bagi kita untuk melaksanakan keempat rukun Islam yang duduk bawah payung syahadah tadi. Bila kita faham dia sebagai penaung yang utama, di dalamnya mengandungi makna-makna, di dalamnya mengandungi pengertian-pengertian, di dalamnya ada rukun-rukun yang perlu kita patuhi dengan sebaik mungkin. Sebab itu bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, inilah tanda bagi seseorang itu untuk kita gelarkan dia muslim atau muslimah. Baik. Sebenarnya dalam 2 kalimah syahadah ini ada 2 syahadah. Satu dipanggil syahadah tauhid dan yang kedua dipanggil syahadah ar-risalah. Apa dia syahadah tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Iaitu kita bersaksi, kita naik saksi tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dikenali sebagai syahadah ar-risalah, mengakui kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita faham ini dengan sebaik-baiknya, nak faham dengan sebaik-baiknya, cuba kita rungkai pemaknaan daripada 2 benda tadi. Hari ini sekiranya salah seorang di antara kita yang hanya nak membenarkan dan mempercayai salah satu daripada syahadah tadi. Contohnya saya hanya nak syahadah tauhid, saya tak mau syahadah risalah. Adakah selesai iman kita? Selesai Islam kita? Asyhadu an la ilaha illallah tapi tak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau setakat ini syahadah kita, bagaimana perumpamaan dan misalan kita dengan ahli kitab yang lain? Bagi orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga ada syahadah tauhid. Kalau tanya pada Yahudi siapa Tuhan kamu, jawapan dia tetap sama macam kita, Allah. Kalau tanya Nasrani siapa Tuhan kamu, jawapan dia sama macam kita, tetap Allah. Tetapi yang menjadikan mereka kafir dan kufur kerana tak ada syahadah risalah. Kerana mereka tak mau beriman dengan kenabian dan kerasulan Muhammad. Kalau kita mengambil jalan dan perkiraan yang sama, kita pun lebih kurang dengan Yahudi dan Nasrani juga. Dan ini ada perlu cakupan kedua-duanya. Mengambil kira perkataan syahadah. Kita nak ambil perkataan syahadah tadi daripada mana? Daripada kalimah asyhadu. Apa makna asyhadu? Aku bersaksi ataupun aku naik saksi. Aku bersaksi, aku naik saksi. Dan sememangnya kalimah syahid dalam bahasa Arab ialah saksi. Tetapi pemahaman dalam bahasa Melayu kadang-kadang menyebabkan kita jauh cuba memahami pengertian yang sebenar. Jadi kita perlu cari sebaik-baik kalimah yang sebenar tentang syahadah dalam bahasa Arab. Menurut seorang ulama, Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam kitabnya yang berjudul Usulud Da'wah, di dalamnya beliau mendatangkan hampir 5 pemaknaan tentang kalimah tauhid ataupun syahadah. Yang pertama, makna asyhadu ialah a'tarifu.
Apa a'tarifu? Inilah bahasa Arab yang dimelayukan. Hari ini kita sebut dengan kalimah iktiraf. Iktiraf ni bunyi Arab sikit, tapi bahasa Melayu iktiraf. Kita kata iktiraf tu. A'tarifu juga bermaksud memperakui, mengakui. Itu yang pertama. Makna yang kedua ialah akirru. Akirru pun bahasa Arab yang dimelayukan. Akirru, apa dia ustaz? Tak pernah dengar pun akirru. Kita panjangkan sikit. Pernah dengar tak kalimah ikrar? Ikrar, berjanji, bersumpah. Ikrar rukun negara, kita darjah 1 sampai darjah 6. Ikrar rukun negara, itulah ikrar, janji, sumpah. Juga makna bagi asyhadu. Yang ketiga ialah kalimah a'taqidu, juga dimelayukan, kita panggil i'tiqad. Apa dia i'tiqad? Saya beriktikad dan juga saya berkeyakinan. Tentang apa? Tentang Allah dan Rasul tadi. Yang keempat, a'lamu. A'lam juga adalah bahasa Arab yang dimelayukan, iaitu saya berilmu dan saya mengetahui tentang Allah dan Rasul. Dan yang kelima, ubayyinu, iaitu saya menyatakan apa yang saya faham, apa yang saya ketahui daripada Allah dan Rasul, lalu diresapi dalam amalan, sikap dan tindak tanduk kita. Jadi hampir ada 5 benda tentang kalimah asyhadu, baik atas nama a'tarifu, akirru, a'taqidu, a'lamu dan ubayyinu. Sekarang dengar betul-betul dan fahami dengan baik. Bila sebut a'tarifu, pengiktirafan dan perakuan. Kalau kita hidup di atas dunia sekarang, banyak orang-orang yang kita labelkan mereka sebagai berkeahlian, sebagai berkepakaran, ahli atas ahli, pakar atas pakar. Ambil satu bidang kejurusan doktor. Dan kita ada doktor yang pakar segala pakar, dan kita disyaki ada terima satu penyakit. Lalu kita berjumpa doktor yang bertaraf demikian. Bila saya buat checklist terhadap ustaz, rupa-rupanya ustaz ada mengidap satu penyakit baru yang dianggap berbahaya bagi kesihatan. Jadi suggestion saya, nasihat saya, saranan saya sebagai doktor pakar, ini barang-barang yang ustaz boleh makan, ini barang-barang yang ustaz tak boleh makan. Jadi sebab kita hargai dan perakui dia sebagai doktor pakar, memang kita ikut sungguh. Walaupun kadang-kadang kalau dia nak bohong pun kita percaya, sebab dia doktor pakar. Dia kata tak boleh makan buah mempelam, tak makan. Tak boleh makan buah dukung, tak makan. Tak boleh makan buah duku, tak makan. Yang saya boleh makan apa? Ibu roti saja. Ibu roti lah kita. Ubat kena makan 3 kali sehari, kita pun 3 kali sehari, tak boleh tinggal punya. Sebab apa? Yakin sekiranya kita makan hak dia larang, penyakit tu akan berbahaya, penyakit tu akan merebak, boleh maut pada kita. Ini atas dunia kita boleh iktiraf dan perakui orang yang sama level dengan kita, manusia biasa macam kita, yang boleh tersalah dan tidak maksum. Tetapi kita pernah memperakui Allah dan memperakui Rasul sebagai pakar segala pakar. Dan Allah sememangnya tak pernah tersilap dan Rasul sememangnya maksum tanpa kesalahan. Tetapi setiap suggestion dan saranan daripada Allah dan Rasul melalui Quran dan hadis, bagaimana kita menanggapinya, sama macam penyakit tadi. Allah dah kata, kamu nak bahagia dalam hidup, kamu nak bahagia dalam agama, ini ubat dia, ini perintah dia, ini larangan dia, kita ikut atau tidak, macam pesan doktor tadi. Nak berjaya dalam hidup dan agama, semayang. Pasal apa? Tinggal semayang. Nak berjaya dalam hidup dan agama, bayar zakat. Pasal apa? Lari zakat. Nak bayar nak berjaya dalam hidup dan agama, pi haji, puasa bulan Ramadan. Pasal apa orang kita tinggal? Mana pengakuan tadi? Mana iktiraf terhadap Allah dan Rasul tadi? Nilai dia di mana?
Anda sudah melebihkan tahap doktor pada tahap Allah dan Rasul. Walaupun anda tak pernah sebut dengan mulut, kelakuan anda menyatakan demikian. Where is your syahadah? Where is your the truly syahadah about iktiraf and pengakuan tadi? Yang kedua, akhiru ikrar. Ikrar ni bersumpah, ikrar ni berjanji, ikrar ni mengakui. Dan kita terima ikrar pertama sewaktu di alam arwah dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah aku ini Tuhan bagi kamu semua? Kita jawab apa? Bala. Bahkan kami mengakui. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan. Dan satu lagi, ingat tak perjanjian dalam surah Yasin ayat 60. Kita baca setiap kali malam Jumaat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ingatkah kamu tentang perjanjian dan perintah daripada Allah, wahai anak-anak Adam, bahawa syaitan, iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini perintah dan perjanjian. Syaitan dan iblis itu musuh nyata bagi kita. Di mana ikrar dan janji kita bila hari ini kita menjadikan syaitan dan iblis sebagai teman rapat dan kawan bagi kita? Mana ikrar tersebut? Mana sumpah tersebut? Kalau kita menjauhi syaitan dan iblis, perintah Allah kita tak tinggal. Bila kita jadi sahabat, bila kita jadi teman dia, perintah Allah kita ketepikan, kita abaikan, kita nafikan. Di mana nilai dan value syahadah dari sudut akhiru tadi? Yang ketiga, a'taqidu, i'tiqad. Apa i'tiqad? Kalimah akad. Kita hari ni pun bukan sekadar syahadah, nak kahwin pun kena ada akad. Kita nak kahwin, kita panggil akad nikah. Yang sebelum ni terpisah, sebelum ni bercerai, dengan akad tadi kita menyimpulkan satu ikatan, satu akad agar keduanya berhubung dan bersambung untuk membolehkan dan mengharuskan perhubungan yang lebih halal dan terjamin. Begitu juga untuk mengesahkan Islam dan iman kita perlu ada satu akad. Tapi akad ni perlu kukuh, perlu diikat dengan baik, jangan bagi dia longgak, jangan bagi dia putus, jangan bagi dia terlucut. Yang jadi masalah sekarang ialah akidah sekarang ni kukuh atau tidak, longgak atau tidak, atau sememangnya sudah terlucut dan putus dari kita. Seperti pesanan guru saya, kita bawa akidah ini sama seperti kita bawa sebiji bom tangan. Sebiji bom tangan. Oi, tak ada orang berani nak bawa bom tangan. Takut. Dia kata pasal apa kita nak takut selagi kita tak cabut dia punya pelekah tu, dia tak meletup. Dan orang tak pernah takut bawa bom tangan letak dalam poket sekalipun selagi dia tak cabut kelekah tu, dia tak meletup. Dia tak risau. Dia nak naik basikal ada bom tu, selagi dia tak cabut, dia tak takut sebab tak meletup. Dia berenang dalam air pun selagi dia tak cabut, tak meletup. Tapi yang jadi masalah, bila dia cabut kelekah tu, barulah bom tu meletup. Kita bawa akidah juga, benda yang sama. Jadi kalau kita tak mau cabut pelekah tu, bimbang apa dia nak meletup? Bawa lah. Tapi yang jadi masalahnya, bila kita cuba pandai-pandai tarik dia punya pelekah tu, meletuplah dia. Bukan kata aku ni murtad meletup pecah dak lagu tu. Maksudnya anda sudah memisahkan anda daripada agama yang benar, agama yang sah, agama yang tulen di sisi Allah. Dan yang paling bahaya, ingat di nombor 4 ni, a'lam. Aku berilmu, aku mengetahui. Bila kita berilmu dan kita mengetahui, kita sanggup jadi saksi atas apa jua event dan peristiwa. Tengah hari tadi, kereta kebal berlanggak dengan lori polis depan Masjid Syarifah Fatimah. Berdegang kereta kebal dengan lori polis. Kebetulan
Tok Imam pula baru nak buka pintu pagar. Tengok, oh, mati 5 orang. Siapa yang sanggup jadi saksi tengok kemalangan tadi? Tok Imam angkat tangan. Pasal apa? Saya baru nak buka kunci pintu pagar dan sememangnya saya tengok dan lihat. Ketekebak ni berlanggar dengan lori polis, mati 5 orang. Pasal apa sanggup jadi saksi? Pasal apa? Sebab dia berilmu dan dia tahu segala hal ehwal. Tiba-tiba 3 jam kemudian mari pakcik lain. Oh, saya nak jadi saksi juga. Ada tak pakcik tadi? Saya duduk minum kedai kopi seberang sana. Tapi orang cerita lagu ni lah. Boleh jadi saksi ke tak? Tak boleh. Tak boleh jadi saksi. Jadi hari ini, kalau kita sanggup naik kandang mahkamah semata-mata nak bela kawan kita yang bersalah dan kita bercakap atas perkara yang tak benar pasal dia, dan kalau teruji kita boleh disahkan sebagai saksi palsu. Sebab kita tak ada ilmu dan tak mengetahui pun perkara yang sebenar, kita cuma reka cerita, kita cuma cakap bohong. Dan hari ini sebelum asyhadu di depan la ilaha illallah, sebelum anda asyhadu di depan Muhammad Rasulullah, adakah anda benar-benar berilmu dan mengetahui tentang Allah dan Rasul? Berilmu adakah tentang Allah dan Rasul sebelum asyhadu di depan tu? Hakikatnya bila ulama-ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz buka kitab tauhid, berapa orang ada depan dia? Buka kitab fiqh, berapa orang ada depan dia? Yang paling ramai di mana? Yang tajuk hak kontroversi. Imam Mahdi nak mai, ramailah masjid. Dajjal nak turun, ramailah masjid. Siapa Zulkarnain, ramailah masjid. Siapa Ya'juj Ma'juj, ramailah masjid. Benda tu jauh lagi. Benda tu depan kita. Kalau Dajjal keluar ke, kenal ke tak dia? Takkan Dajjal nak kata, introduce, my name is Dajjal. Lagu tu. Ni hak kitab tauhid ni perkemas dulu. Kitab fiqh perkemas dulu. Sebab tu saya dah sebut banyak tempat, kadang-kadang kita nak membicarakan tentang Dajjal, nak cari Dajjal, nak kenal Dajjal. Dajjal dah lama masuk dalam rumah kita. Kita duk cari dia di luar. Dengar ustaz cakap macam ni, dia pun balik. Masuk dalam bilik, tak ada Dajjal. Masuk dalam tandas, tak ada Dajjal. Selak bawah katil, tak ada Dajjal. Apa gambaran Dajjal yang Rasulullah bagi? Buta sebelah mata. Cari dalam rumah kita. Kadang-kadang berlambak, kita dah lama buta sebelah mata bila mengizinkan isteri kita keluar daripada rumah, tak tutup aurat. Kita dah lama buta sebelah mata, pandang sebelah mata bila mengizinkan anak kita keluar dengan mana-mana lelaki. Kita dah lama buta sebelah mata, pandang sebelah mata bila tak pernah suruh anak kita solat 5 waktu. Kita dah lama buta pandang sebelah mata bila tak pernah suruh anak kita puasa bulan Ramadan. Nak cari kat luar, dalam rumah kita pun tak settle lagi. Dalam rumah kita pun kita pandang sebelah mata pun tak settle lagi. Nak cari hal lebih besar, hal lebih fitnah dia lagi luas. Sorry lah. Sekarang pi yang kelima. Apa dia yang kelima? Ubayyin, menyatakan keempat-empat tadi. Dari sudut apa? Dari sudut a'taqidu baik, akiru baik, dari sudut a'lamu baik, a'tarifu baik, untuk diresapi pengamalan dia dari sudut anggota-anggota badan kita. Sebab tu ulama sebut rukun bagi syahadah ada 3. Mengucap dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan melakukan beramal dengan anggota. Setakat cakap di bibir mulut, benar dengan hati, semayang pun tak, bukan dia. Cakap sebut kita beriman, puasa pun tak, bukan dia. Setakat sebut kita beriman, bayar zakat pun lari, bukan dia. Dia kena ada amalan. Sekarang kita nak pi sikit, saya tak mau terjah dia lebih jauh, takut tak sampai.
Bukan nak kata ilmu kita tinggi, tetapi dari sudut pengamalan ahli-ahli sufi dan makrifat. Bila kita sebut la ilaha illallah, di sini ada nafi dan isbat. Tang mana nafi, tang mana isbat? La. Sebut saja kalimah la, apa makna dia dalam bahasa Melayu? Tiada. Apa yang tiada? La sebutir, tu bit Kelantan tu. La sebiji, logat utara, apa makna dia? La di sini bermaksud meniadakan, menghilangkan semua selain Allah apa yang dinamakan sebagai makhluk. Meniadakan, menghilangkan apa yang nama alam, meniadakan apa yang nama langit, meniadakan apa yang nama bumi, meniadakan apa yang nama manusia, meniadakan apa yang nama tumbuhan, meniadakan apa yang nama haiwan, meniadakan apa yang nama bukit bukau, meniadakan apa nama sumber air, sungai, teluk, tasik dan sebagainya. Kena perilang semua, kena iris semua, kena padam semua. Tetapi bila muncul kalimah ilah, ilah di sini adalah kalimah daripada Allah. Ilah di sini isbat, ilah di sini wujud, tetapi berwajahkan Allah. Tugas kita di sini ialah menerbit, memunculkan semula apa yang la hilangkan tadi. Hak la tadi tak ada apa semua. Tapi bila mari kalimah ilah, kena keluarkan dia balik. Kena keluarkan dia balik. Wak mari balik, ada dah gunung, ada dah sungai, ada dah orang, ada dah binatang. Tetapi berwajahkan Allah. Bukan wajah Allah. Di sini sebenarnya yang wujud hakiki siapa? Allah. Wujud kita wujud. Wujud apa wujud kita? Wujud bayangan. Timbulkan balik, terbitkan balik, tapi dia hanya wujud bayangan. Dia bukan wujud mutlak, dia bukan wujud sebenar. Dia wujud hanya pada nama dan panggilan, tetapi bukan yang sebenar, bukan yang real, bukan yang nyata. Sebab itulah, kalau anda boleh terima ini untuk kita faham. Tak nyata apa ustaz? Pukul sakit, ambil handphone ketuk atas kepala sakit. Benda ni bayang-bayang ke betul? Sekarang ni alam yang kita duduk termasuk semua di dalamnya realiti atau bayang-bayang? Jawab satu soalan ni. Betul atau bayang-bayang? Betul ke bayang-bayang? Betul. Okey, betul. Baik. Betul Sekarang kita faham, dalam ilmu saintifik Allah bagi kita 5 panca indera. Betul? 5 panca indera. Pertama, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, tangan untuk meraba, keras lembut, berat ringan. Okey. Sekarang bayangkan setiap seorang di antara ahli jemaah muslimin muslimat, saya letakkan sebiji apple California hak merah, hak sedap di atas tangan masing-masing. Di atas tangan masing-masing, sekarang dengan 5 panca indera tadi, Allah bagi pada kita sebiji apple. Mata dapat tengok. Bila tengok apple, apa warna apple? Merah. Besar mana? Kita boleh tahu. Sekarang, telinga. Pak, jatuh atas tangan. Pak, jatuh tangan. Boleh dengar? Jatuh dia? Boleh. Hidu, bau apa apple? Fahamlah kita hidu bau apple. Sekarang rasa, mungkin manis, mungkin masam, boleh. Kita pun keras lembut boleh, berat ringan boleh. Sekarang bayangkan Allah bagi sedikit kuasa pada saya. Dalam masa yang sama, anda masih lagi diberi nafas untuk bernyawa, Allah bagi kuasa pada saya. Sekarang dengan kuasa yang Allah bagi, saya tarik satu panca indera, iaitu melihat. Nampak lagi dah apple? Nampak lagi dah apple? Tak nampak. Saya tarik panca indera yang kedua, iaitu mendengar. Dengar lagi tak? Saya tarik yang ketiga. Boleh hidu lagi tak? Saya tarik yang keempat. Boleh rasa lagi tak? Saya tarik yang kelima.
Tak ada 5 panca indera dalam keadaan anda masih hidup, bernafas dan bernyawa. Sekarang jawab, apa hubungan anda dengan Apple sekarang? Jawab, pi mana Apple tadi? Saya nampak anda duk pegang ni. Anda dengan Apple sekarang apa hubungan? Anda hidup lagi. Oh, nyawa lagi. Tapi anda dengan Apple, di mana Apple tadi? Hak merah tadi, hak berat tadi, hak ringan tadi, hak masam tadi, pi mana dah? Pi mana? Mana jawapan? Realiti atau bayang-bayang? Anda dah nampak sekarang hakikat. Sebenarnya mai mana benda tu? Mai daripada 5 panca indera yang Allah pinjam, tapi bila tarik anda masih bernyawa, tak ada hubungan langsung. Bahkan bukan Apple, bini anda duduk sebelah tadi hilang terus. Kereta anda hak tik-tik baru padam tadi hilang terus. Kalau Allah tarik 5 ni. Jadi apa kewujudan 5 ni melalui panca indera? Just fata morgana bagi kita. Inilah kata ujian. Inilah kata ad-dunya lahwun wa la'ibun. Dunia ini permainan. Dunia ini ujian. Nampak tak sekarang? Anda nak terima atau tak terima, itulah hakikat dunia yang kita duduk. Tetapi bagi orang-orang rasionalisme dan orang-orang materialisme, dia nak mengatakan hakikat dunia ini wujud sebenar dan dia akan berlangsung berbilion-bilion tahun lagi tanpa akan berlaku kiamat. Start pening dekah? Kalau start pening, lagi seronok lah. Baik, kita kembali. Illa tak payah ceritalah, Melainkan siapa? Itulah Allah, hak isbat hakiki. Hak ada cuma Allah. Tapi sebelum itu, ilah tadi, sebenarnya ilah tadi nak mengajak kita apa? Bila hanya wujud hakiki, hanya Allah dan kita wujud bayangan, inilah yang Allah nak suruh sebenarnya. Bila kita memandang alam, di situ nampak Allah. Tengok pokok, nampak. Tengok sungai, nampak. Selesailah. Selesai. Sebab kita tahu kita hanya wujud bayangan. Di sini Allah nak cuba rapatkan kita dengan dia. Tengok semua benda tadi, ingat Allah, nampak Allah. Nampak tu tak nampak, tapi clue yang paling penting, sedar bahawa tengok saja alam ciptaan dia, kita sedar tentang kewujudan Allah. Sebab itu diajarkan pada kita 99 nama Allah. Lihat kepada alam semesta, cuba cerita pada saya satu nama yang langsung anda tak boleh guna bila lihat alam. Agak-agak nama mana kita tak boleh guna? Kita tengok pokok pun kita tahu dah. Kita tengok pokok, daripada kecil jadi besar. Boleh guna mana-mana nama Allah. Pokok ni asal mati, bertunah, hidup. Boleh guna nama Allah. Akhirnya dia jadi kering, layu, mati. Boleh guna nama Allah. Di mana-mana event dan peristiwa, 99 nama Allah boleh terpakai dalam semua hal dan keadaan. Baki lagi ialah kita rasa tak pernah bawa 99 nama ni, itu hal kita. Bagi orang yang rasa dia sedar 99 nama ini sentiasa beroperasi 24 jam untuk kita padankan dengan setiap event dan peristiwa yang berlaku. Allah yang terakhir memang inilah wujud yang hakiki. Dan inilah pencarian kita. Baik, berhenti di sini. Cerita nombor 1 habis dah di sini. Boleh faham tak setakat ni? Insya-Allah. Kita akan pi cerita kembak dia yang nombor 2.